Hari ni kita ada segmen baru yang kita nak pertontonkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu segmen Sembang Santai. Hari ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tentang punca-punca berlakunya sakit kepala. Yang pertama sekali, punca-punca berkaitan dengan makanan. Punca-punca berkaitan dengan makanan ni dia boleh terbahagi kepada beberapa beberapa punca-punca yang lebih kecil. Sebagai contohnya, kita tidak makan dan biarkan perut kosong. Jadi bila kita biarkan perut kosong, itu yang menyebabkan sakit kepala. Kadang-kadang orang nak diet ataupun dia busy dengan kerja sampai dia terlupa nak makan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan pening je kepala kita. Badan kita pun tak ada tenaga. Seterusnya, apabila kita kurang makan makanan yang bergula. Kadang-kadang ada orang dia rasa macam, oh aku nak kurangkan gula disebabkan aku tak nak kencing manis apa semua kan. Yes, betul. Kita memang kena kawal pengambilan gula kita, tapi jangan sampai tak ambil langsung tuan-tuan. Sebab gula ni juga adalah sumber kepada kita punya tenaga. Kalau badan kita kurang gula, secara automatik kurang tenaga, kita pun mudah akan pening kepala. Badan kita ni pun akan jadi lesu tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, bila kita makan dengan terlalu gelojoh, lapar sangat gamaknya, jadi sampai makan pun tak ingat dunia. Muk makan kan. Jadi dekat situ pun sebenarnya memang bahaya, sebab kita punya badan ni perlukan masa juga nak cerna, nak hadam dan sebagainya. Itu yang jadi pening kepala. Kita makan sedap lah, dah lapar sangat, makan itu, makan ini, makan itu, tapi kita lupa nak bagi masa dekat badan kita ni untuk melakukan kerja-kerja dia. Jadi kena hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan, makan tu biar behave. Yang seterusnya masih lagi berkaitan dengan makanan. Apabila kita terlalu kerap dan tidak dikawal juga pengambilan minuman-minuman yang berkafein dan bergas. Ada orang tu dia memang bergantung harap sangat dengan kafein, dengan kopi. Sampaikan satu tahap kalau tak ada kopi, dia tak boleh nak hidup lah macam tu. Dia rasa macam, wah aku lost. Bahaya sangat tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu juga sebenarnya punca-punca yang boleh menyebabkan sakit kepala. Baik, poin yang seterusnya, biasa sangat bila kita kaitkan sakit kepala adalah disebabkan stres dan tekanan. Sebagai seorang manusia yang biasa, kita memang takkan boleh lari daripada tekanan, daripada stres. Stres, tekanan ni semua berpunca daripada masalah yang kita hadapi dalam diri kita. Yang penting dalam diri kita adalah kita kena bijak kawal emosi kita, kita kena bijak kawal stres kita. Kerana stres ni memang antara punca yang terbesar menyebabkan kita rasa sakit kepala. Kalau kita tak pandai kawal stres kita, bukan sahaja sakit kepala, tapi ia boleh menyebabkan satu tekanan yang lebih dahsyat, iaitu tekanan mental. Poin yang seterusnya, poin yang ketiga adalah disebabkan kurang tidur. Kita tak cukup tidur dan boleh menyebabkan berlakunya sakit kepala. Secara common, seorang dewasa memerlukan antara 6 ke 8 jam sehari untuk tidur. Badan kita ni dia perlukan hak dia juga. Dia perlukan rehat. Kita jangan paksa dia untuk fikir, untuk kerja je, kita tak boleh. Jadi apabila kita kurang tidur daripada waktu yang sepatutnya, itu yang mula rasa sakit kepala. Bila sakit kepala, kurang tidur ni, mulalah kita hilang fokus. Bila fokus lari, orang jadi tak suka dengan kita, mulalah dapat stres tadi. Punca tak dapat tidur, stres, sakit kepala. Lepas tu mulalah penyakit-penyakit lain pun datang. Jadi sebab tu tidur mesti cukup. Poin yang seterusnya, biasa jadi dalam kalangan wanita apabila dia haid. Kadang-kadang dia haid disebabkan ketidakstabilan hormon ketika datang bulan. Itu yang menyebabkan sakit kepala. Nombor 2, mungkin disebabkan tanda-tanda awal kehamilan. Macam muntah. Muntah tu diselangi dengan sakit kepala yang sangat teruk. Jadi untuk masalah ini boleh ambil ubat tahan sakit, Panadol ke, untuk melegakan kesakitan. Dan boleh juga rujuk kepada yang lebih pakar lah. Baik, yang terakhir pada hari ini, poin yang terakhir, sakit-sakit yang menyebabkan sakit kepala. Sakit kepala disebabkan sakit ni ada beberapa jenis lah kan. Jenis yang biasa, jenis yang ringan, jenis yang kronik. Jenis yang biasa dan ringan ni dia macam sakit-sakit. Contohnya hari tu kita demam. Biasa demam ni dia akan dapat package dengan sakit kepala. Demam atau sesama dia memang akan package dengan sakit kepala, kebiasaannya. Klinik-klinik yang biasa boleh settlekan masalah kita.
ataupun kita boleh ambil sahaja ubat-ubat demam, ubat-ubat tahan sakit yang kita beli dekat farmasi untuk bantu kita merawat masalah ini. Itu biasa tuan-tuan, dan mungkin tuan-tuan tak perlu risau sangat dekat situ. Tapi nasihat saya, pergilah berjumpa dengan yang pakar untuk dapatkan rawatan yang terbaik lah, yang sebetulnya. Sebab kalau kita rasa benda itu terlalu biasa, kita ambil mudah, kita tak pergi check up, kita tak buat rawatan, takut-takut sebenarnya sakit kepala yang dialami itu berpunca ataupun simptom kepada sakit-sakit yang lebih teruk seperti kanser lah, kanser otak ke, kanser bahagian kepala ke. Ini sakit yang sangat kronik tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sahaja kanser, tapi ada banyak lagi sakit-sakit yang lain yang salah satu simptomnya adalah sakit kepala yang teruk. Kalau sekali-sekali itu mungkin normal, biasa sekali-sekali. Tapi kalau dah kerap sangat sampai sebulan tu hampir 5-6 kali, 7-8 kali sakit kepala, wah tu tak normal. Jadi wajib kita pergi jumpa pakar, kita pergi buat check up, pergi hospital untuk kita tahu apa punca sakit kepala kita. Sebab kalau di peringkat awal jalan tu terbuka, insya-Allah terbuka luas untuk kita cure, untuk kita rawat masalah kita. Sama ada kita nak buat rawatan moden, rawatan alternatif dan sebagainya, jalan tu sangat-sangat terbuka luas. Kalau kita tahu di peringkat pertengahan ataupun dah sakit baru kita tahu masih ada jalan, tapi mungkin jalan tu dah agak kecil. Tapi apa pun itu semua atas urusan Allah. Kalau kita dah buat rawatan macam mana sekalipun, tidak ada doa dan tawakal, tak jadi juga tuan-tuan dan puan-puan. Kerana yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan juga itu Allah. Baik, panjang lebar dah kita borak pasal punca-punca sakit kepala ni. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian saya hari ini, dan mana-mana yang boleh kita ubah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya video ni akan ada sambungan part kedua nanti. Tunggu kita upload video part yang kedua tentang jenis-jenis sakit kepala. Terima kasih banyak-banyak sebab stay dengan kita, sebab tengok video ni, sebab support channel Al-Amin Terapi Saraf sehingga kita dah ada lebih kurang 100,000 lebih subscriber. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa support kita dari masa ke semasa. Tunggu part kedua Pusat Terapi Saraf Al-Amin, Setia Alam, Selangor. Assalamualaikum.